Puan Rashidah, boleh teruskan dengan perkongsian. Banyak ilmu kita dapat pada hari ini. Okey, jadi makna untuk fungsi tribunal itu sendiri, maknanya kita kena tengok balik secara keseluruhan bagaimana kita nak membantu fungsi tribunal hak cipta adalah dengan memastikan ekosistem itu sendiri adalah baik, sistematik semua. Jadi secara rumusan MIPO juga ada fungsi yang utama, jadi untuk membantukanlah memperjelaskan lagi peruntukan di dalam Akta Hak Cipta tersebut. Jadi itu dipanggil urusan wajar. Apakah urusan yang dikirakan wajar kalau sekiranya saya ingin menggunakan buku tersebut? Adakah saya boleh membuat penyalinan sepenuhnya atau 10%, 20%? Jadi itulah fungsi MIPO untuk bantu memperjelaskan lagi lah urusan wajar bagi peruntukan-peruntukan yang berkaitan dan mensyorkan cadangan penambahbaikan peruntukan agar perundangan serta infrastruktur pelaksanaan bagi pembangunan demografi di Malaysia mempunyai daya saing. Jadi membantu meningkatkan kesedaran pemegang hak mengenai potensi industri reprografik, sebab selama ni mungkin even pengkarya tidak rasa yakin bolehkah mereka menjana pendapatan hanya dengan menulis buku. Jadi dengan ekosistem hak cipta yang kukuh dan sistematik, insya-Allah saya percaya maknanya pengkarya-pengkarya untuk karya sastra boleh melalui eksploitasi bahan karya cetakan dan penerbitan, bermakna hak cipta dapat membantu dari segi perlindungan, memberi insentif semula kepada pemunya hak cipta dan juga cara untuk exploit dari segi monetization, kerana daripada karya sastra tersebut sekarang ni boleh dijual semula dalam secara maya dan berbagai cara lagi untuk mereka menjana pendapatan. Okey, jadi juga fungsi utama adalah untuk meningkatkan kesedaran awam mengenai hak cipta dan membudayakan hak cipta. Pentingnya hak cipta dibudayakan. Jadi kerana ekonomi sesuatu negara itu sebenarnya melalui kreatif industri dia dapat menaikkan ekonomi. Jadi hak cipta adalah salah satu pemangkin, dia kata the economic spinner. So bagaimana, that's why cara yang baik menggunakan hak cipta itu dapat membantu negara. Seperti mana doktor, kita dapat tengok Korea. Jadi Korea kita dapat lihat bahawa kreatif industri dia sahaja dan maknanya hak cipta dia, bagaimana mereka menguruskan hak cipta adalah sangat-sangat kata impresif lah. Jadi juga fungsi adalah untuk membantu dan menyokong melestarikan pembangunan hak cipta bagi karya sastra dan pembukuan melalui Majlis Buku Kebangsaan dan juga Pustakaan Negara, kerana mereka membantu untuk menghasilkan satu garis panduan bagi pembukuan dan juga data bagi buku-buku di Malaysia lah, jadi profil pembaca tu. Jadi data-data ni sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana maknanya di Malaysia ni lah pembacaan, pembukuan. So pada tahun 2020 saya difahamkan bahawa Malaysia telah dinobatkan sebagai World Book Capital. Jadi memang satu anugerah lah. Maknanya kita daripada situ berharap dapat juga maknanya rakyat Malaysia dan daripada semua golongan, termasuk golongan OKU penglihatan, dapat memanfaatkan. Oleh kerana itu akses kepada bahan-bahan bacaan adalah penting. Kerana ramai pelajar-pelajar yang OKU penglihatan ni, mereka sebenarnya banyak membaca. Mereka suka membaca dan mereka ni adalah scholar. Jadi kita rasa sayang kalau bahan bacaan ni mereka tak dapat akses. Jadi ini adalah satu treaty yang satu-satunya yang maknanya mempunyai asas daripada human rights punya treaty. Berbeza dengan treaty-treaty lain untuk hak cipta ataupun untuk harta industri lain lah. Tapi ini yang mempunyai satu asas yang kuat yang mana daripada human rights tersendiri. Jadi semua SDG
dalam UNDP tu semuanya ada di situ. Betul. Saya rasa itu memang satu tindakan atau langkah yang baik bagi negara kita untuk memasuki treaty tersebut. Betul. Jadi rasanya macam insaf jugalah kan, maknanya kalau orang OKU Penglihatan sendiri menunjukkan satu prestasi yang bagus buat membaca, mengapa kita tidak menjadi seorang yang membaca kan? Kalau baca itulah kita dapat meluaskan lagi kan minda dan juga banyaklah maknanya. Betul. Kan, jadi dan yang pentingnya itulah untuk memperkasakan Tribunal Hak Cipta supaya dapat menjadi platform yang dapat melengkapkan ekosistem hak cipta dan memberi khidmat adjudikasi berkaitan hak cipta. Jadi apa-apa pertelingkahan, pertikaian, ketidakpuashatian mengenai hak saraan saksama, apa-apa tarif, kadar tarif yang dikenakan, platformnya adalah Tribunal Hak Cipta. Jadi oleh kerana itu ia lengkap untuk melengkapkan keseluruhan ekosistem hak cipta di negara kita ya. Betul. Jadi untuk tribunal pula sedikit mengenai dia punya prosedur-prosedur dia kan. Jadi dan juga bidang kuasa kita tahu bermakna mungkin nanti di masa hadapan kita akan tengok bagaimana keadaan, jadi mungkin bidang kuasanya akan diperkasakan lagi. Jadi macam pindaan yang telah bagi Tribunal Hak Cipta, beberapa pindaan fasa pindaan telah pun dilalui yang terkini pada 2019 kerana untuk memberi ruang lah bagi untuk mendengar pertikaian yang berhubung dengan royalty antara suatu badan pelesenan dengan mana-mana anggotanya. Jadi that's why nanti mungkin di masa hadapan kalau sekiranya ada apa-apa lagi yang dikira sesuai bidang kuasa tribunal ni bolehlah diperkasakan. Jadi untuk keanggotaan tribunal pula adalah satu pengerusi tribunal iaitu Profesor Razawati sendiri dan juga terdiri daripada 5 orang timbalan pengerusi dan juga 12 orang anggota. Tapi untuk kuorumnya adalah maknanya satu pengerusi atau timbalan pengerusi tribunal. Itu sudah cukup ya untuk dan juga dia boleh bawa 2 orang lah lagi anggota tribunal untuk mendengar bagi satu quorum lah proceeding itu sendiri. Jadi dia bersifat quasi judicial. Cumanya dia dapat memberikan secara cepat dan murah. Maksudnya tribunal ni tidaklah membebankan terutamanya kepada pengguna hak cipta. Betul. Maksudnya setelah tribunal membuat satu keputusan maka pihak harus mematuhi keputusan tersebut. Ya betul. Dan sekiranya pihak tidak puas hati mereka masih boleh lagi bawa ke platform mahkamah. Ya. At the end of the day jadi boleh bawa rayu ke mahkamah lah. Jadi balik kepada sistem overall lah. Ya betul. Okey, ada lagi itu saja ya Puan. Okey, itu sahaja daripada slide saya. Terima kasih Puan Rashidah. Satu perkongsian yang saya rasa sangat meluas berkenaan dengan ekosistem hak cipta secara keseluruhan dan juga fungsi tribunal hak cipta. Jadi setelah mendengar penjelasan dan perkongsian daripada Puan Rashidah tadi, saya rasa mungkin ramai yang ingin bertanya soalan kepada Puan Rashidah ya, berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan hak cipta mungkin secara amnya dan secara khususnya berkenaan dengan tribunal hak cipta ya. Jadi sekiranya ada soalan, mungkin pihak sekretariat boleh kongsikan di skrin untuk Puan Rashidah. Okey, mungkin pakai teropong sekejap. Okey, adakah perlu wujudkan akta yang melarang plagiat dalam penulisan ilmiah? Mohon ahli panel dapat memberi pencerahan dari pelbagai sudut seperti agama, undang-undang dan akhlak. Saya tak pastilah sama ada kita boleh jawab part agama tu. Tapi mungkin Puan Rashidah ada
penerangan atau pendapat lah berkenaan dengan plagiat ya dalam penulisan. Okey, terima kasih soalan daripada Encik Muhammad Fatih. Okey, soalannya dah mulai mengenai plagiat. Jadi plagiat ni memang adalah satu kesalahan, kita tahu satu kesalahan. Tapi kesalahannya dia adalah kesalahan dari segi etika. Berbeza dengan kesalahan daripada pelanggaran hak cipta. Jadi apa beza dia tu? Jadi pelanggaran hak cipta dia tak semestinya plagiat maknanya dua-dua adalah penyalinan semula. Tapi maknanya kalau pelanggaran hak cipta dia boleh jadi satu kesalahan yang mana akan dikenakan di bawah akta hak cipta, tapi plagiat bermakna dia di bawah akta universiti dan apakah, jadi maknanya dia terpulang bergantung kepada bagaimana universiti itu sendiri ataupun mana-manalah yang mana mantau plagiat akan mengambil tindakan seperti mungkin tindakan yang paling kata drastik adalah buang daripada universiti kan. Kalau plagiat tu dikira sangat serius kan. Jadi ia adalah satu maknanya asas etika yang maknanya perlu adalah seseorang tu tidak boleh mengambil saja daripada orang lain. Okey. Berbeza dengan pelanggaran hak cipta, dia mengambil dan juga mengkomersialkan. Okey, jadi kedua-duanya salah. Cuma daripada plagiat itu hak cipta, jadi bermakna dia tidak mendapat kebenaran penggunaan, dan kadang-kadang mungkin dari segi kata citation, citasi itu tidak ada acknowledgement. Jadi dari segi itu mengenai undang-undang, that's why dia selalunya termaktub di bawah dan bagaimana tata cara universiti ataupun institusi pendidikan itu sendiri yang telah memasukkan bagaimana tata cara penggunaan kesalahan plagiat itu sendiri. Jadi sebab dia macam dia fall short of pelanggaran hak cipta, jadi dia kena tengoklah maknanya dari faktor apa yang kalau sekiranya ia bukan pelanggaran, plagiat, jadi bergantung kepada bagaimana akta universiti itu sendirilah universiti dan juga peraturan-peraturan akademik sebuah universiti. Ya, jadi daripada situ. Kalau pelanggaran hak cipta, jadi dia ada beberapa maknanya dalam seksyen 41 akta hak cipta. Jadi dia meletakkanlah apakah kesalahan-kesalahan bagi pelanggaran hak cipta. Jadi kesalahan seperti menjual semula kan, jadi menyewakan semula, katalah ni buku doktor saya ambil, lepas tu saya jual semula ke kan. Jadi ada beberapa perkara yang menyebabkan itu adalah satu pelanggaran. Kerana sama juga macam dalam Islam, kita perlulah minta kebenaran. Itu adalah kata prinsip utama. Walaupun harta tak nyata, kita tak nampak, jadi oleh kerana tak nampak, orang tak rasakan bahawa ada keperluan untuk mendapatkan kebenaran. Tapi sama juga maknanya kalau saya ambil spek, saya tak ambil macam tu je. Macam kesalahan mencuri juga. Kesalahan mencuri. Dia adalah mencuri. Jadi mungkin dari segi aspek agamanya, dari segi itulah. Dalam agama apa-apa pun mencuri itu satu kesalahan. Adalah kesalahan. Jadi sama juga mencuri hak cipta adalah satu kesalahan. Okey. Mohon orang yang bertanya tadi dapat jawapan yang berpuas hati dengan jawapannya. Kalau tak boleh email kepada kami untuk dapatkan penjelasan lanjut dan nanti kami happy to bantulah. Okey, soalan seterusnya. Sekiranya saya sebagai penulis tidak berpuas hati dengan terma perjanjian penerbitan yang telah ditandatangani dengan penerbitnya, ini selalu juga berlaku saya rasa. Bolehkah saya membawa perkara ini kepada Tribunal Hak Cipta? Sekiranya boleh, bagaimanakah caranya? Penulis. Terima kasih Puan Syikin. Jadi mengenai soalan Puan. Jadi kalau Puan adalah seorang penulis, siapakah penulis? Penulis adalah pemunya hak cipta. Jadi sebagai pemunya hak cipta, jadi kalau dia tidak puas hati dengan terma-terma tu kan, jadi dia dengan penerbit tak salah. Penerbit tu untuk klausa apa-apa yang dia tak puas hati dalam tu.
Saya rasa untuk Tribunal Hak Cipta dia hanya untuk pelaku kan, macam untuk pelaku sahaja. Pelaku tu macam mana? Pelaku maknanya penyanyi ataupun pendeklamasi saja, performer, pelakon. Jadi untuk pemunya hak cipta, walau bagaimanapun dia untuk hak saran hak sama, dia tak ada dalam tribunal. Tapi maknanya ada juga dalam Seksyen 35 atas hak cipta, bermakna kalau sekiranya tanpa memperluaskan bidang kuasa hak cipta, tribunal merasakan dengan inilah meminta pada menteri untuk adakan satu peraturan lah, untuk maknanya kalau sekiranya perkara ini boleh dirujuk ke tribunal, bermakna boleh dipertimbangkan. Ya, sebab ini adalah kontrak. Dia lebih kepada kontrak atau perjanjian antara penulis dengan penerbit. Betul. Secara biasanya hak cipta ni kadang-kadang di setengah penerbit, sebab kadang-kadang sebagai ahli akademik kita selalu menerbitkan buku ataupun jurnal dan sebagainya. Kita start daripada kita punya manuskrip yang kita hantar kepada penerbit. Jadi ada setengah-setengah penerbit yang dalam perjanjian penerbitan itu meminta supaya penulis menyerahkan hak cipta kepada penerbit. Jadi mungkin dari segi bayaran royalty ataupun sebab bila kita dah serahkan hak cipta kita kepada penerbit, yang kita terima hanyalah hak untuk royalty dan juga hak moral je lah yang tinggalkan. Jadi kalau ada isu tidak puas hati berkenaan dengan persen royalty, mungkin itu tidak termasuk dalam ruang lingkup tribunal hak cipta lah. Ianya lebih kepada breach of contract ataupun yang perlu dirujuk ke mahkamah. Betul, Doktor. Yes, okay. Cuma saya ingin tambah bahawa nanti ada satu lagi treaty adalah dinamakan Beijing Treaty. Yang ini juga untuk memperkasakan untuk pelaku yang audiovisual. Maknanya pelakon-pelakon yang mana lakonan di TV, di dalam wayang dan so on, yang tidak termasuk sekarang dalam akta sebagai performer ya? Sekarang tak ada, tapi mungkin di masa depan kalau sekiranya dibuat kajian dengan lebih mendalam, satu benda yang mananya boleh dibincangkan lah, dipertimbangkan. Dia tengok dari segi bagaimana dia dapat membantulah untuk Malaysia ke arah untuk memasuki treaty tersebut. Saya tak pasti lagi, tapi maknanya masih lagi perbincangan oleh pemegang-pemegang taruh lah. Maknanya sekiranya mereka merasakan ada keperluan, jadi akan diadakan perbincangan lanjut. Terima kasih. Ada soalan seterusnya? Bagaimanakah cara untuk memfailkan aduan dalam tribunal? Mungkin ada kesinambungan jawapan bagaimana seseorang itu nak menghubungi tribunal. Boleh, sebabnya masa dah tak berapa ni kan. Mungkin ini soalan terakhir. Tapi maknanya boleh rujuk di laman sesawang Maipo dan pergi ke ruang copyright. Di situ akan ada banyak maklumat dan informasi lanjut bagaimana caranya untuk membuat rujukan kepada tribunal, dan memang diperincikanlah di dalam laman sesawang Maipo. Dan apa-apa boleh hubungilah Maipo di bahagian hak cipta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi tribunal dan juga hak-hak bagi copyright owner lah. Betul. Sila layari laman web Maipo ya. Ada macam-macam ilmu, pengetahuan dan juga informasi yang sangat berguna. And bagi saya laman web Maipo memang sangat friendly lah, orang kata, senang untuk mendapatkan bantuan dan juga maklumat ya. Saya rasa setakat ini dahulu buat kali ini ya, sesi kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah sama-sama menjalani seminar ini bersama-sama secara interaktif dengan kita dan juga pihak DBP.
Saya ucapkan terima kasih lagi sekali dan semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada Puan Rashidah dari sudi meluangkan masa. Dan Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Assalamualaikum.